tiba-tiba ada bunyi bising. Macam ada orang lari atas bumbung. Macam ada kucing bergaduh. Macam ada benda bergolek. Okay, Assalamualaikum guys. Okay, sekarang ni Noni nak cerita, tapi kali ni bukan IPTA ke, bukan UiTM ke, bukan kisah tu. Sebab Noni dah banyak sangat cerita pasal UiTM. Dah dalam 4 cerita dah kan. Okay, so sekarang ni Noni nak cerita lain pula. So, okay, cerita ni Noni ambil daripada Fiction Syasha. Nama tu ialah Homestay di Johor. Okay, siapa-siapa yang duduk Johor tu maybe tahulah kot homestay ni. Noni tak tahu. Okay, so jom start. Okay, saya nak kongsikan cerita saya dan family. Okay, ada 6 orang time tu masa tidur dekat sebuah homestay di Johor. Homestay dekat kawasan ladang kelapa sawit, tapi sebelah dia adalah sebuah rumah orang yang jaga homestay tu. Kita orang tak kisah sangat kalau keliling tu kelibat kelapa sawit ke, sebab kampung belah ayah pun belakang tu memang hutan kan. So homestay tu bahagian belakang dia rumah kayu. Bangunan asal rumah tu bahagian depan dia dah tambah bangunan baru. Jadi homestay tu memanjang ke belakang. Okay, masa masuk tak rasa apa-apa pun. Saya ni jenis senang nampak, dan sebab kecil-kecil dulu benda tu ajak berkawan. So saya jadi senang tertarik dengan tempat yang ada benda tu. Okay, bila masuk je, saya dan family explore lah tempat tu. Macam kita lah kan, kita kalau masuk chalet, kita mesti akan tengok mana tandas, mana katil semua kan. So ruang tamu dengan 2 bilik tidur ada dekat bahagian depan rumah tu. 1 bilik tidur, dapur, ruang makan dengan toilet ada dekat belakang rumah tu, rumah asal. So maksudnya lah, kalau korang tak faham kan, maksudnya 2 bilik tidur tadi tu new area, maknanya kawasan yang maknanya yang dia tambah tu. Faham tak? Okay, senang macam ni lah. Contoh rumah kampung. Okay, rumah kampung mestilah korang ada belakang dia rumah batu bawah. Lepas tu ada tangga ke rumah papan. Macam tu. Maknanya korang bergabung macam tu, gabung rumah kampung dengan rumah moden. Macam tu lah lebih kurang. Okay, so saya pergilah sampai belakang dan ada sebuah bilik dekat belakang menghadap ke dapur. Tu merupakan bilik paling belakang sekali, dan dinding, pintu, tingkap dia pun semua kayu. Katil dia pun katil kayu tau. Memang style dulu-dulu. Saya memang tertarik betul dengan bilik tu. Jadi saya decide tidur dalam bilik tu sorang-sorang. Yang lain semua tidur kat depan, dia seorang tidur kat belakang. Malam pertama tu, cousin saya yang duduk area situ ajak keluar. Jadi nak dekat-dekat maghrib pun siap-siap pergi mandi. Dekat bumbung toilet dia macam ada satu bahagian transparent, jadi boleh nampak luar. Sepanjang dalam toilet tu memang rasa tak sedap hatilah. Rasa macam ada orang perhati, tapi tu mungkin perasaan. Bila keluar toilet, nak masuk area bilik, kalau nak masuk bilik tu kena lalu dapur. Meremang bulu roma dan suasana dapur, sebab nampak macam suram gila. And dia pun cepat-cepat lari masuk bilik. Malam tu lepas balik jalan-jalan dengan cousin, pergilah toilet nak berus gigi, ambil wuduk, siap-siap nak tidur. And then dekat bumbung tiba-tiba ada bunyi bising. Macam ada orang lari atas bumbung. Macam ada kucing bergaduh. Macam ada benda bergolek. Toilet tu dah lah boleh nampak luar. Risau juga, tiba-tiba ada pula yang menjengah. Jadi saya tunduk je sampailah siap semua.
Malam tu okey je tidur, tapi rasa macam ada orang baring sekali dekat sebelah. Tidur lagi. Bila buka mata tak ada apa-apa. Bunyi bising dekat bumbung tu still ada sampai pagi. Okay, hari kedua, tengah hari sampai petang kita orang pergi majlis kahwin ke Zain. Jadi memang tak duduk dalam rumah lah. Tapi rasa pelik sebab pakcik tiba-tiba tanya, okey homestay tu boleh tidur tak? Makin rasa tak sedap hati lah. Macam kan bilik homestay balik kita orang balik homestay tu time asar. Kakak dengan adik saya berebut nak mandi dulu. Siap suruh teman. Seorang mandi, seorang lagi tunggu luar. Diorang cakap tak nak mandi lambat-lambat. Sementara tengah terang ni, diorang dah terkena apa-apa ke? Dia pelik kan? Nak masuk je waktu maghrib, bunyi bising dekat bumbung tu ada balik. Memang kuat rasa macam bolos bumbung tu. Kalau tu betul-betul orang. Saya buat-buat tak tahu dan siap-siap solat maghrib. Dan kami pun keluar pergi makan malam. Masa tu family saya tak nak cerita pasal bising-bising semua tu, sebab tak nak kita orang takut lah. Balik dari kedai makan tu, homestay sunyi, tak ada bunyi bising dekat bumbung. Rasa selamat. Masa saya masuk toilet nak berus gigi, tiba-tiba ada balik bunyi bising tu. Toilet pun tiba-tiba ada kabus. Memang saya cepat-cepat keluar dari situ dan terus masuk bilik. Sebelum tidur saya solat isyak. Masa solat memang tak dapat fokus sebab nampak ada benda lalu lalang keliling bilik. Bilik tu kan dinding kayu, jadi ada ruang-ruang sikit antara kayu tu. Bila bangun sujud, memang berharap tak ada benda berdiri kat depan. Kalau berdiri kat depan memang pingsan lah. Dan nak tidur tu saya main handphone dulu, WhatsApp member. Tiba-tiba ternampak dekat celah dinding bilik tu ada orang melintas laju depan bilik. Banyak kali benda tu melintas. Saya cuba tahan lagi, tapi dia main cakar dinding pula. Keliling bilik tu dia cakar, dari luar rumah pun dia cakar. Saya terus duduk fikir nak buat dan tak buat apa-apa lah. Tengah fikir-fikir, benda tu cakar tingkap kayu sebelah saya. Dan saya terus duduk dan fikir nak buat apa. Entah kenapa saya diam je tengok tingkap tu. Bila tingkap tu bergegar macam tu, saya terus lari keluar bilik dan pergi depan. Mak ayah dan adik lagi, saya dah tidur dekat ruang tamu. Saya terus baring sebelah adik dan tutup muka. Masa tu orang takut sebab tengok saya. Mak dah risau, tapi ayah suruh semua tidur lah, sebab diorang macam tak nak lah, takut kan sebab malam. So besok pagi tu masih nak balik, baru mak dengan ayah tanya kenapa saya berlari keluar bilik malam tadi. Saya ceritalah apa jadi. Adik saya yang tidur dekat ruang tamu tu cakap, lepas je saya berlari keluar bilik, dia nampak ada lembaga masuk bilik tu, tapi benda tu tunduk je. Kakak dengan adik saya, seorang lagi yang tidur bilik depan pula, diorang cakap ada benda yang cakar dan ketuk dinding masa malam pertama stay situ. Saya tak puas hati pasal homestay tu, jadi saya soal disiasat pakcik yang saja sempat tu. Dia cakap dulu tu rumah anak dara tua, memang tinggal seorang-seorang sampailah dia meninggal. Orang cakap dia pandai berubat, dan bilik belakang yang saya tidur tu mungkin tu bilik dia, dan dia meninggal dekat situ sebab tu kawasan rumah asal dia kan. Allahu, patutlah dengan cakap-cakap saya dah masuk tempat dia rupanya. Orang area situ pun ada yang cakap homestay tu ada. Okay, so kesimpulannya daripada cerita ni, kalau korang nak tidur mana-mana homestay tu, make sure korang selidik dulu. Okay, selidik dulu, tanya betul-betul ada sejarah ke tak. Tak pun kalau korang malas nak tanya macam tu,
Mungkin korang boleh, kalau sekali korang pergi homestay tu, korang tidurlah sekali family semua. Contoh kat ruang tamu tidur sekali. So kalau jadi apa-apa, so ada orang sedar kan. Tak adalah macam kalau jadi apa-apa kat kita tidur seorang. Okay, so tu je lah cerita daripada Noni. Okay. Okay, jangan lupa subscribe, komen, share. Share. Okay, like. Okay, so tu je. Bye. Assalamualaikum.